Hai semua, selamat kembali ke online classroom Cikgu Teo. Dalam video ini kita akan tengok topik terakhir untuk bab 7, iaitu pencemaran udara. Pencemaran udara adalah satu keadaan yang melibatkan kehadiran sebarang jenis bahan pencemar dalam udara. Perkara ini sangat membimbangkan. Kenapa? Sebab bahan pencemar ini boleh menjejaskan kesihatan kita dan juga mendatangkan ketidakselesaan bukan sahaja kepada manusia dan juga haiwan yang lain, organisma hidup yang lain. Dan alam sekitar kita pun telah dirosakkan oleh bahan pencemar ini. Bahan pencemar ni boleh berasal daripada pelbagai punca. Jom kita tengok beberapa jenis bahan pencemar yang berlainan dan juga punca-puncanya. Contoh bahan pencemar seperti asap, jelaga, habuk, karbon monoksida, sulfur dioksida, nitrogen dioksida dan plumbum. Semua ini boleh datang daripada exhaust kenderaan dan juga kilang. Selain daripada itu, bahan pencemar seperti habuk, jelaga, asap dan zarah logam boleh datang daripada pembakaran terbuka, rokok dan juga kebakaran hutan. Seterusnya, bahan radioaktif berpunca daripada loji kuasa nuklear. Habuk dan debu pula boleh punca daripada tapak pembinaan, kilang asbestos dan juga kuari batu kapur. Banyak punca ya yang akan menyumbang kepada pelbagai jenis bahan pencemar. Jom kita sambung. Bahan semburan pestisid dan juga baja kimia yang datang daripada aktiviti pertanian dan peladangan juga merupakan bahan pencemar kepada alam sekitar, kepada udara yang datangkan kesan yang tidak baik. Okey. Klorofluorokarbon pula, CFC ya. CFC, klorofluorokarbon juga adalah bahan pencemar. Dia datang dari mana? Datang daripada aircon, alat pendingin udara, peti sejuk, semburan aerosol, okey, botol-botol jenis ini. Setengah jenis contohnya hairspray dan sebagainya, okey, dan kilang elektronik. Klorofluorokarbon ini, CFC inilah yang menyebabkan penipisan ozon ya, penipisan ozon. Semua bahan pencemar ini sebenarnya mendatangkan kesan yang sangat buruk. Okey, pencemaran udara banyak memberi kesan buruk. Yang pertama sekali yang terkesan adalah kesihatan kita, kesihatan manusia. Asap dan jelaga boleh menyebabkan kita ada masalah sesak nafas. Selain daripada itu, contoh tadi kita ada tengok sulfur dioksida kan. Sulfur dioksida ini boleh menyebabkan penyakit yang ada kaitan dengan salur pernafasan. Selain daripada itu, karbon monoksida yang datang daripada contoh exhaust kenderaan, dia boleh menyebabkan sakit kepala, kerencatan akal atau membawa maut. Cukup padah tu. Okey, zarah asbestos boleh menyebabkan kanser paru-paru. Dan zarah plumbum pula boleh menyebabkan kerencatan akal pada kanak-kanak dan juga bayi. So boleh tengok di sini, kesan dia bukan sikit Kesan dia bukan penyakit yang ringan-ringan. Ada yang boleh membawa maut. So pencemaran udara adalah satu masalah yang kita kena tangani. Seterusnya, pencemaran udara juga mendatangkan kesan yang tak baik terhadap bangunan dan infrastruktur kita. Apa kena mengena pencemaran udara dengan bangunan pula? Jom tengok. Habuk dan jelaga boleh kotorkan bangunan. Okey, kotor tu awak cakap tak apalah, kita boleh bersihkan. Ya betul, tapi ada lagi kesan lain. Contohnya hujan asid. Hujan asid terbentuk daripada pencemaran udara. Kalau hujan kita berasid, dia boleh mengakis struktur konkrit dan batu kapur. Maksudnya dia boleh mengakis bangunan lah. Ya, bangunan terkakis, so rosak.
Hujan asid juga akan mempercepatkan pengaratan besi. So, banyak infrastruktur dan bangunan yang ada, contohnya jambatan dan sebagainya, ada besi. Besi ini cepat karat kalau kena dengan hujan asid. So, itu kesan yang agak teruk juga. Selain daripada bangunan, infrastruktur, kesihatan manusia, pencemaran udara juga datangkan kesan yang buruk terhadap tumbuhan dan haiwan. Contohnya macam hujan asid tadi, bukan sahaja rosakkan bangunan dan pelbagai jenis infrastruktur, dia menyebabkan tanah kita berasid juga. Kalau tanah berasid, dia jadi kurang subur. So, susah untuk kita nak tanam, tanam tanaman. Lepas tu, hujan asid juga boleh menyebabkan air berasid. Dan air yang berasid ni tak sesuai untuk hidupan akuatik. Hidupan akuatik maksudnya organisma, benda hidup yang hidup di dalam air. So, mendatangkan bahaya kepada mereka. Selain daripada itu, asap dan jerebu yang sering berlaku yang disebabkan oleh pencemaran udara boleh kurangkan cahaya matahari. Sebab dia sudah dipenuhi dengan asap dan jerebu kan. Kalau tak ada cahaya matahari, fotosintesis akan menjadi lambat dan rendah. Kadar dia menjadi rendah. Kita tahu fotosintesis sangat-sangat penting untuk kita kekalkan kita oksigen dan kita karbon yang kita sudah belajar sebelum ni ya. Iklim bumi juga menerima kesan yang buruk daripada pencemaran udara. Apa kena mengenai iklim dengan pencemaran? Ada kaitan yang sangat banyak. Macam mana? Pembebasan asap daripada kilang dan egzos kenderaan, ataupun pembakaran terbuka akan menyebabkan jerebu. Dan karbon dioksida yang dibebaskan daripada kilang, daripada kereta, semua ini akan menyebabkan kesan rumah hijau. Apakah maksud kesan rumah hijau? Kesan rumah hijau ni akan menyebabkan bumi kita suhu semakin meningkat. Jadi menyebabkan suhu semakin meningkat, pemanasan global berlaku, menyebabkan kita semakin panas. Bila semakin panas, dekat kutub utara selatan, ais akan cair menyebabkan aras laut semakin tinggi dan akan menyebabkan banjir. Seterusnya, klorofluorokarbon yang kita sudah bincang tadi, salah sejenis bahan pencemar yang datang daripada alat pendingin udara, yang datang daripada peti sejuk, semburan aerosol dan sebagainya, boleh menyebabkan penipisan lapisan ozon. CFC ni dia menyebab lapisan ozon yang ada dekat bumi ini semakin nipis. Apakah lapisan ozon ini? Lapisan ozon ini adalah macam satu selimut, yang melindungi bumi daripada sinaran ultraungu daripada matahari. Sinaran ini sangat tidak baik untuk kita. So, CFC ini akan menyerang lapisan ozon ini, menyebabkan kita kehilangan perlindungan tu. Gas sulfur dioksida dan nitrogen oksida pula yang akan menyebabkan hujan asid. Memandangkan pencemaran udara ini mendatangkan kesan buruk yang begitu banyak, kita perlu mengambil langkah untuk mencegah dan mengawal situasi ini. Macam mana kita boleh cegah? Kita boleh buat demikian dengan menggunakan undang-undang. Kita boleh denda perokok yang merokok di kawasan larangan, seperti contoh restoran ke, sekolah ke, tempat-tempat yang tak patut rokok. Kalau ada perokok, kita kena ambil tindakan undang-undang. Selain daripada itu, kita juga kena boleh denda individu yang melakukan pembakaran terbuka, iaitu merupakan satu sikap yang sangat tidak bertanggungjawab, kan? Dan denda pemandu kenderaan yang suka ubah suai exhaust dan menyebabkan pengeluaran asap yang terlalu banyak. Dan juga kita tak patut benarkan kilang dibangunkan di tempat
perumahan supaya udara tidak dicemarkan di kawasan perumahan dan kesihatan boleh dijamin. Okey. Selain daripada melalui undang-undang, kita boleh mencegah melalui pendidikan juga. Macam mana? Kita boleh mendidik anak-anak murid untuk mendidik mereka menekankan pencemaran udara betapa bahayanya, dan juga mendidik anak-anak murid kita apakah cara-cara dan langkah-langkah pengawalannya. Selain daripada itu, kita juga boleh adakan program anti rokok. Galakkan anak-anak murid semua jalan kaki, menunggang basikal untuk kurangkan kenderaan supaya kita boleh kurangkan asap. Dan galakkan menggunakan pengangkutan awam atau berkongsi kereta. Melalui sains dan teknologi pula, kita juga boleh cegah dan mengawal pencemaran udara. Macam mana? Yang pertama sekali, ada teknologi kenderaan hybrid. Kereta hybrid ini cukup istimewa tau. Kereta hybrid, dia bukan sahaja guna petrol. Hybrid ini dia boleh guna petrol dan dia juga boleh guna elektrik. Jadi kalau dia guna elektrik dan kurangkan petrol, maka asap exhaust dia juga boleh dikurangkan. Selain daripada itu, kita sudah tahu CFC tak bagus. Dia mendatangkan kesan buruk terhadap lapisan ozon kita. Ahli-ahli sains, dia sudah jumpa sejenis pengganti, iaitu HCFC, hydrochlorofluorocarbon. Hydrochlorofluorocarbon. HCFC ini tidak mendatangkan kesan buruk. So kita boleh gantikan CFC, tak mau guna dah, kita guna HCFC. Selain daripada itu, kita boleh juga pasang penapis cerobong, asap di kilang-kilang dan juga menggunakan penukar bermangkin pada kenderaan bermotor. Dan kita boleh elak daripada guna pestisid. Pestisid ini adalah racun serangga. Tak mau guna racun serangga sebab dia boleh cemarkan udara kan. So apa yang kita boleh buat ialah kita guna kaedah kawalan biologi. Apakah maksud kawalan biologi ni? Contohnya, dekat ladang kelapa sawit ada perosak seperti tikus. Kita tak mau tikus. Kita tak nak guna pestisid dah. Kita tak guna racun untuk singkirkan tikus. Sebaliknya kita boleh ada burung hantu. So petani semua boleh peladang kelapa sawit boleh guna burung hantu untuk memburu tikus dan tidak menggunakan bahan kimia seperti pestisid yang akan mendatangkan pencemaran udara. So itu satu cara yang kita boleh kurangkan atau mencegah pencemaran udara. Jadi itu sahaja untuk bab 7. Kita sudah selesai bab 7. Jadi kita akan jumpa lagi dalam video yang seterusnya ya. Bye. Kalau awak telah belajar sesuatu yang baru hari ini, jangan lupa untuk like dan subscribe ya.